Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Dr. Amani. Nama kumpulan kami adalah The Wings Club. Kami pelajar tahun 3 kejuruteraan Elektronik Bioperubatan akan membentangkan topik infografik kami yang bertajuk Jenayah Cyber. Apa itu jenayah cyber? Menurut Pusat Strategik dan Pembelajaran Antarabangsa, jenayah cyber merupakan perbuatan ataupun tindakan yang menggunakan peranti elektronik seperti komputer, gadget dengan sambungan internet untuk menjalankan kegiatan pemalsuan dan pencurian data, penyebaran virus berbahaya, penggodaman dan pengintipan yang menyalahi undang-undang sesebuah negara. Tambahan pula, kecelikan manusia terhadap teknologi maklumat mengundang inovasi bagi mengeksploitasi teknologi ini untuk tujuan jenayah cyber. Jenis-jenis jenayah cyber. Yang pertamanya adalah skim cepat kaya. Itu secara amnya ialah satu skim yang menjanjikan pulangan yang berganda daripada apa yang dilaburkan dan juga pembelian barang yang jauh. Yang kedua adalah menyalurkan maklumat-maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang ketiga ialah pornografi, keempat ialah penyebaran virus, kelima ialah penggodaman atau dikenali sebagai hacker, iaitu akan mengakibatkan kerugian besar serta menyebabkan kehilangan maklumat sulit individu, syarikat maupun kerajaan. Dan yang keenam adalah pengintipan judi cyber, iaitu adalah tindakan atau amalan memperoleh rahsia dan maklumat tanpa kebenaran dan pengetahuan pemegang maklumat dari individu, pesaing, kumpulan, kerajaan dan musuh untuk manfaat peribadi. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan bentangan ini kepada Shiying. Nama saya Tushi. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang punca-punca jenayah cyber. Salah satu punca jenayah cyber adalah suka mengenal pasti penjenayah. Penjenayah cyber biasanya adalah golongan berpengetahuan profesional menyebabkan susah untuk dikenal pasti kerana tidak mengetahui tujuan dan identiti mereka. Selain itu, kepentingan ekonomi juga merupakan salah satu punca jenayah cyber. Kepentingan ekonomi menjadi sangat penting dan menggunakan kepakaran dalam bidang teknologi maklumat. Malaysia menarik pelaburan asing dan memperkenalkan rang jaminan tiada penapisan internet menyebabkan pengguna bebas menggunakan internet termasuk penjenayah cyber. Punca jenayah cyber yang lain ialah sikap manusia. Sikap manusia amat sukar untuk dikawal. Terdapat individu khususnya golongan remaja dan belum matang untuk berfikir menyerang sistem hanya sekadar suka-suka atau mencuba ilmu dipelajari. Tarifan jenayah yang berbeza pula merupakan salah satu punca jenayah cyber. Tarifan jenayah cyber di antara negara adalah berbeza. Bagi Malaysia dan negara Islam, judi, bahan pornografi dan periklanan seks adalah satu jenayah tetapi tidak di sesetengah negara. Dengan adanya tarifan yang berbeza ini, undang-undang cyber sukar dikuatkuasakan. Tambahan pula, sikap sesetengah anggota masyarakat merupakan salah satu punca jenayah cyber. Sikap sesetengah masyarakat yang tamak wang ringgit hingga sanggup menipu demi mendapatkan wang. Terdapat juga masyarakat yang tertipu dengan skim cepat kaya yang diiklankan di internet dikelola oleh pihak tidak bertanggungjawab. Akhirnya, punca jenayah cyber yang lain adalah kepentingan rantaian hubungan. Dunia tanpa sempadan menyebabkan sistem dan rangkaian maklumat terdedah ancaman dan mudah diserang. Musuh menyerang sistem komputer dan memusnahkan sistem. Oleh itu, kita perlu mempertahankan diri dari serangan penggodam dan serangan hacker yang menyalahgunakan teknologi sebagai jenayah cyber. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan saya kepada Nomili untuk menjelaskan tentang kesan jenayah cyber. Nama saya Nomili dan saya akan membentangkan kesan jenayah cyber. Antara kesan jenayah cyber ialah mangsa akan mengalami tekanan perasaan. Mangsa akan merasa seperti diri mereka diperbodohkan, malu dan marah. Mangsa juga akan mengurung diri di rumah dan menyalahkan diri mereka sendiri.
Hal ini boleh merenggangkan hubungan mangsa dengan ahli keluarga dan boleh mengakibatkan mangsa mengambil jalan pintas dengan membunuh diri. Selain itu, mangsa juga akan kerugian wang. Sebagai contoh, jika mangsa adalah sebuah organisasi, operasi di syarikat tersebut akan terganggu dan boleh menyebabkan kerugian. Antara kesan jenayah cyber yang lain ialah penyebaran maklumat palsu. Pelbagai maklumat, ideologi, propaganda, dan ide tidak kira betul atau salah akan disebarkan di internet. Maklumat palsu ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat, sama ada di luar ataupun di dalam negara. Di samping itu, jenayah cyber juga boleh menggugat kestabilan negara. Serangan-serangan cyber dalam bentuk spam, bom email, serangan virus, ancaman penggodam, penafian perkhidmatan, dan pencerobohan boleh mengakibatkan kerajaan kehilangan maklumat sulit. Selain itu, kebebasan berkomunikasi dan menyalurkan pelbagai bentuk informasi dalam ruang internet berpotensi meningkatkan kebarangkalian berlakunya hasutan dan perbalahan yang boleh mencetuskan konflik dan menggugat kestabilan di dalam atau antara negara. Sekian dari saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh Jingnya. Terima kasih Nomili Majinus. Nama saya Audini dari RK85. Saya akan membentangkan langkah mengatasi jenayah cyber. Yang pertama, mengadakan kerjasama antara negara serta secara global. Malaysia perlu bekerjasama dengan negara-negara lain dengan memperkenalkan dan menjalankan rancangan membanteras jenayah cyber. Selain itu, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Bahagian Jenayah Perdagangan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM serta Bank Negara perlu ditingkatkan kemampuannya dalam menangani jenayah cyber. Seterusnya, kerjasama antara kerajaan dan syarikat serta pengguna komputer. Syarikat yang ingin memulakan e-dagang perlu melakukan langkah keselamatan terlebih dahulu dengan berkongsi masalah pencerobohan dan penggodaman dengan kerajaan atau memberi cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan keselamatan maklumat. Di samping itu, mengaji hukuman yang dikenakan. Pihak berkuasa perlu mengaji lebih mendalam lagi tindakan atau hukuman yang harus dikenakan pelaku jenayah cyber. Bukan itu sahaja, mengadakan pemantauan yang berkesan. Pihak berkuasa juga perlu membuat pemantauan di alam cyber supaya golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan. Akhir sekali, memberi kesedaran. Kerajaan perlu menerapkan pengetahuan jenayah sejak di bangku sekolah dan penerapan kepada masyarakat menerusi media massa. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Chang Sok-in. Terima kasih. Nama saya Chan Sok-in. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam membanteras jenayah cyber dan juga undang-undang yang dibuat. Pihak-pihak yang terlibat dalam membanteras jenayah cyber ialah badan kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Seterusnya ialah pihak media. Pihak media berperanan untuk mewartakan kes-kes jenayah cyber yang berlaku supaya dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman cyber. Selain itu, badan bukan kerajaan serta undang-undang juga terlibat dalam membanteras jenayah cyber. Undang-undang yang digubah adalah seperti berikut. Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tele Perubatan 1997, Akta Tandatangan Digital 1997, dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesimpulannya, kita tidak seharusnya hanya mengharapkan undang-undang cyber untuk melindungi kita daripada ancaman cyber. Hal ini demikian kerana serangan cyber boleh dilakukan dari mana-mana sahaja di dunia ini. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan untuk membanteras kes-kes jenayah cyber yang semakin berleluasa pada zaman era ini.
Setakat ini sahaja dari kumpulan Wings Club mengenai jenayah cyber. Sekian, terima kasih.